Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, sambungan lagi siri penjelasan saya tentang keutamaan dan juga adab-adab solat berjemaah. Kali ini saya ingin berkongsi pula adab-adab berdasarkan sunnah Nabi SAW antara imam dan juga makmum. Dan ini apabila kita menjadi makmum, apakah adab-adab kita apabila di belakang imam. Sebelum ini tentang imam, peranan imam apa semua telah saya terangkan dalam video yang lain. Sila rujuk dalam siri video ataupun playlist topik ini. Jangan tanya saya video itu di mana. Jadi kali ini saya ingin berkongsi sambil berbasikal adab-adab makmum bersama dengan imam ya. Okey, jom. Sementara itu, di kalangan sahabat-sahabat yang rajin, yang suka berbasikal, pernah tak cuba berbasikal off-road? Maknanya bukan di atas jalan yang berturap. Ia adalah sesuatu yang mencabar, tetapi sangat bagus untuk menaikkan heart rate dan untuk membakar kalori tambahan. Kerana ia jauh lebih berat, lebih susah nak kayuh berbanding dengan jalan yang diturap. Cumanya perlukan basikal yang sesuai lah, apa yang disebut sebagai mountain bike ya, supaya kita boleh tukar gear untuk mengayuh dalam suasana kayuhan yang lebih berat ini. Siapa yang belum cuba, jemputlah cuba. Okey, kita mulakan. Apabila berbicara adab makmum di belakang imam, ketahuilah bahawa adab ataupun peraturan ini bermula daripada takbir sehinggalah salam. Peranan imam memimpin, mengimami makmum adalah daripada takbir sehinggalah salam. Sebab itulah kalau kita rujuk kepada sunnah Nabi SAW, baginda selepas solat tidak mengimami, tidak memimpin doa berjemaah. Kerana peranan imam telah pun selesai dengan memberi salam. Baginda sepanjang hayat solat fardu memang secara berjemaah, dan dalam banyak solat fardu tu 5 kali sehari selama berapa tahun? Sama-sama tahu kan? Baginda tidak pernah mengimami doa secara berjemaah. Padahal seandainya ia baik sebagaimana kata orang-orang kita, nescaya baginda akan memimpin doa berjemaah itu meskipun secara sekali-sekala. Demikian juga dengan zikir, baginda hanya memimpin zikir dalam rangka untuk mengajar makmum bacaan zikir-zikir selepas solat. Okey? Jadi sebagai contoh dalam hal ini, kalau kita lihat di Malaysia, pada pengamatan saya kebanyakan imam mereka suka membaca surah An-Nas sebelum memulakan solat, kerana atas tujuan untuk meminta perlindungan Allah daripada gangguan syaitan. Ini pada zahirnya macam sesuatu yang baik, bukankah begitu? Dan yang dibacakan adalah ayat Quran, adalah surah An-Nas, surah Al-Quran. Takkanlah salah kot. Kesalahannya itu bukanlah pada membaca surah An-Nas, kesalahannya itu ialah pada menjadikan surah An-Nas itu sebagai sebahagian daripada pakej solat, di mana tidaklah dimulakan solat fardu melainkan dengan surah An-Nas itu sendiri. Di situ letak kesalahan. Saya ulangi ya. Kesalahan bukanlah pada membaca surah An-Nas, tetapi pada menjadikan surah An-Nas itu sebagai sebahagian daripada pakej solat, sebahagian daripada pakej solatnya. Bahkan dalam hal ini sebenarnya kita ada apa yang bertentangan dalam sunnah Nabi SAW, iaitu sebuah hadis daripada Uthman bin Abi Al-Ash radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahawa dia datang menemui Nabi SAW dan mengadu bahawa, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan sering mengganggu aku dalam solat dan bacaan aku menjadi campur aduk. Menjadi campur aduk. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah syaitan yang digelar khanzab. Maka apabila kamu merasai gangguannya, maka berlindunglah kepada Allah daripada gangguannya, yakni dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ludahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Baca a'udzubillah, ludah 3 kali. Baca a'udzubillah, ludah. Baca a'udzubillah, ludah. Baca a'udzubillah, ludah. Dan ludah ini ialah ludah tanpa air liur. Okey? Dalam hadis-hadis Nabi memang ada meludah ini, yang dimasukkan ialah ludah tanpa air liur.
Kemudian Utsman bin Abi Al-Ash berkata, aku mengamalkan yang sedemikian, lalu Allah menghalau syaitan daripadaku. Hadis ini daripada Sahih Muslim. Lafaznya yang lengkap boleh rujuk dalam buku saya, 90 pelajaran tentang bid'ah ya, ada bab khas dalam hal ini. Okey, hadis Sahih Muslim. Yang penting daripada hadis ini ialah apabila sahabat mengadu tentang gangguan dalam solat dan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa gangguan itu adalah daripada syaitan, bahkan mengetahui juga nama syaitan itu, baginda tidak mengajar sahabat itu untuk memulai solatnya dengan surah An-Nas. Sebaliknya baginda kata solatlah macam biasa, bila dirasai gangguan itu barulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Jika tuan-tuan dan puan-puan, khasnya tuan-tuan, apabila nampak imam melakukan sedemikian, apabila bacaannya dalam solat sebagai seorang imam terganggu, dia melakukan sedemikian, jangan merasa hairan, jangan pula tuduh ini imam Wahabi, tetapi peluklah dia. Dah habis solat boleh peluk dia, sebab dia seorang yang arif tentang sunnah Nabi SAW, lagi mengamalkannya. Sangat-sangat susah nak cari orang yang mengamalkan sunnah Nabi, sebab tu saya kata peluklah dia. Okey. Ini sebagai contoh. Jadi perkara-perkara yang dilakukan oleh imam sebelum dan selepas solat berjamaah, apa yang tidak selari dengan sunnah tidak perlu diikuti. Perkara ini saya tekankan, baik dalam video ini maupun dalam video-video sebelum ini, ada saya tekankan, kerana sehingga ada di kalangan penonton yang berkata, Kapten ni memang anti dengan imam ke? Asyik nak marah dengan imam saja. Bukan marah, bukan anti, tetapi ada 2 tujuan saya menyebut perkara ini. Pertama, seandainya yang menonton video ini ialah imam-imam solat, maka moga-moga dengan penjelasan saya ini dapat menambah ilmu mereka sebagai seorang imam. Seorang imam solat bukan sahaja sepatutnya baik bacaannya, bukan sahaja baik hafalannya, tetapi juga mengetahui hukum-hukum fiqh, hukum-hukum sunnah yang berkaitan dengan solat. At least he should know it. That is his role. He is paid for it. At least he should know it based on the authentic sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mendapat maklum balas, feedback daripada sebahagian penonton bahawa mereka tidak mahu pergi solat berjamaah kerana sekian-sekian kekurangan, sekian-sekian kesilapan pada imam. Saya berharap ini adalah alasan yang tulen dan bukanlah yang sengaja dibuat-buat. It is a genuine reason and not merely an excuse to avoid himself from going to the mosque. Okay? Sebab saya bimbang ini sekadar alasan yang dibuat-buat untuk menjustifikasikan diri sendiri agar tidak pergi ke masjid atau surau untuk solat berjemaah. Maka saya jelaskan di sini bahawa seandainya ada imam yang melakukan perkara-perkara yang tidak selari dengan sunnah atau apa yang disebut sebagai bid'ah, kesalahan itu terletak pada bahu imam dan bukannya pada makmum. Makmum yang menghadiri solat jemaah tetap mendapat keutamaan, ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, sebagaimana yang telah kita baca dan kaji sebelum ini ya. Jadi poin pertama ialah apabila solat berjemaah, adab makmum kepada imam bermula daripada takbir sehinggalah ke salam, bukan sebelum itu dan bukan selepas itu. Okey, apabila dikatakan daripada takbir sehingga salam, okey, hendaklah kita mengikuti kesemua pergerakan imam ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim nombor 414. Baginda bersabda, innamal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Sesungguhnya imam itu tidak lain tidak bukan dijadikan untuk diikuti, maka janganlah menyelisihinya. Fala takhtalifu alaihi. Okey, kemudian baginda bersabda lagi, fa iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza qala sami'allahu liman hamidah faqalu Allahumma rabbana lakal hamdu wa iza sajada fasjudu wa iza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Ajma'un.
Okey, maka Rasulullah menyambung lagi, maka apabila imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Apabila imam rukuk, maka rukuklah kalian. Apabila imam menyebut sami Allahu liman hamidah, maka sebutlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan apabila imam sujud, sujudlah kalian. Dan apabila imam solat secara duduk, maka solatlah kalian secara duduk semuanya. Tentang solat secara duduk ni ada perbincangan di sisi para ulama. Okey, saya tidak akan sentuh dalam video ini. Tentang mengikuti pergerakan imam ini daripada takbir sehingga salam, ada tiga perkara yang ingin saya sampaikan. Pertama ialah jangan mendahului imam. Jangan mendahului imam, ya. Dalam sebuah hadis lain riwayat Imam Anas, okey, bukan Imam Anas, daripada sahabat Anas bin Malik, ya, Sahih Muslim nombor 426. Okey, Anas menerangkan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin falamma qada as-salata aqbala alaina biwajhihi faqala ayyuhan nas inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyami wala bil insirafi fa inni arakum amami wa min khalfi. Okey, baginda Anas menerangkan bahawa pada satu hari kami solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala selesai solat, baginda berpusing menghadap kami dengan wajahnya, lalu bersabda, wahai orang ramai, sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka fala tasbiquni, maka janganlah mendahuluiku dengan ruku, tidak juga dengan sujud, dan tidak juga dengan berdiri, dan tidak juga dengan berpaling. Maksudnya di sini berpaling memberi salam. Kerana sesungguhnya aku melihat kalian, baik di hadapanku atau dari belakangku. Baginda dapat melihat. Apabila dikatakan melihat, baginda dapat melihat belakang tu macam mana? Ada dua tafsiran. Yang pertama, itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang dimasukkan di sini adalah dapat melihat from the corner of your eye. Dalam video saya yang lain tentang tips, peringatan dan tips kepada para imam, saya ada terangkan bahawa imam itu tak perlu menoleh kepalanya, tetapi dengan pandangan sisi atau from the corner of your eyes, you can see the position of your congregation. Dapat lihat posisi, kedudukan ataupun status makmum, dan dari situ kita dapat judge apakah kita dapat nilai apakah kita sebagai imam terlalu laju ataupun terlalu perlahan. Maka dalam hadis ini baginda melarang para sahabat yang sebagai makmum daripada mendahului imam. Dan larangan ini bukanlah larangan yang biasa-biasa. Dalam sebuah hadis lain, baginda memberi amaran tentang orang yang sengaja mendahului imam. Dalam hadis seterusnya, sama juga Sahih Muslim nombor 427, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Apakah tidak takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, baik rukuk, sujud, apa semua tu kan, yang mengangkat kepalanya sebelum imam, bahawa Allah menukar kepalanya menjadi kepala kaldai. Apakah tidak takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam? Apakah mereka tidak takut Allah mengubah kepalanya menjadi kepala kaldai? Oleh itu, jangan mendahului imam. Okey, di sini ada satu situasi, kadang-kadang imam tu dia dah Allah, kita pun mulalah gerakkan badan, tapi tengok-tengok imam tu dia mungkin dah slow ke, sakit lutut ke, apa ke, dia Allah punyalah lama daripada berdiri nak rukuk. Kita pun tak sengaja dah sampai rukuk. Okey, ataupun dia Allah, kita ingat dia sudah bangun dari sujud, tapi dia baru nak angkat kepala. Kita ni pula orang muda, orang sehat, terlebih laju pula, bukan sengaja ya, tetapi disebabkan imam yang cara dia bergerak macam tu, maka dalam hal ini kesalahan terletak pada imam, bukan pada makmum. Maka imamlah yang menanggung kesalahan itu, bukan makmum ya. Kerana imam yang cara dia bertakbir itu sepatutnya dia bergerak dulu, dah nak sampai baru dia Allahu Akbar.
supaya imam tidaklah supaya makmum tidaklah mendahului imam. Tetapi ada jenis imam yang hal ini dia tidak arif, lalu dia Allah, makmum sudah menggerakkan badan tapi dia belum bergerak, lalu makmum secara tidak sengaja telah pun mendahului imam, maka dalam hal ini ia adalah kesalahan imam dan bukannya kesalahan makmum. Makmum tidak menanggung dosa, sebaliknya yang menanggung ialah imam. Okey, so makmum tidak mendahului imam, makmum juga tidak selari dengan imam. Sebaliknya, apabila imam sudah sampai posisi rukuk, barulah makmum rukuk. Jika imam sudah sampai posisi sujud, barulah makmum sujud. Jika imam bangun, memulakan rakaat kedua sudah berdiri tegak, barulah makmum pun bangun untuk berdiri tegak. Dalam sebuah hadis lain daripada Sahih Al-Bukhari nombor 690 mengikut penomboran Fathul Bari, okey, diterangkan bahawa apabila Rasulullah SAW menyebut Sami Allahu liman hamidah, tidaklah seorang pun daripada kalangan sahabat, ini yang menundukkan belakang badan mereka. Okay? Mereka masih berdiri tegak, tidaklah menundukkan belakang badan mereka sehinggalah baginda sampai ke posisi sujud. Kemudian barulah mereka menggerakkan badan untuk sujud. Okey, jadi sebagai makmum tidak boleh mendahului imam, tidak boleh bergerak selari dengan imam, sebaliknya hendaklah menunggu imam sampai ke posisinya, barulah makmum mengikutinya. Cuma di sini bila kita jadi makmum, kita di saf yang di tengah-tengah, saf ke-5 ke saf ke-10 ataupun berada di luar dewan utama, memanglah tak nampak. Kalau kita saf pertama berhampiran dengan imam, barulah kita nampak kan. Maka jika kita tergerak lebih laju ataupun selari dengan imam, disebabkan imam itu yang salah menyebut, salah timing dia menyebut takbir intiqal itu, maka ia adalah pada tanggungjawab imam dan bukannya pada tanggungjawab makmum. Itu yang pertama. Yang kedua tentang mengikuti imam ialah dalam perkara-perkara khilaf. Okey, contoh yang masyhur ialah doa kunut subuh. Okey, berdasarkan hadis, sesungguhnya imam itu tidak lain tidak bukan hendaklah diikuti, maka janganlah menyelisihinya. Maka jika imam membaca kunut, doa kunut ketika solat subuh, makmum hendaklah mengikutinya. Jika imam tidak membaca doa kunut ketika solat subuh, maka makmum juga tidak membacanya, ya. Sebab masih lagi pada zaman sekarang kita dapati ustaz yang mengajar kepada jemaah yang pergi buat umrah, pergi buat haji, apabila imam di Masjidil Haram, mereka iktidal Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu tu macam berdiri lama. Kononnya ada kisah dongeng kepada ustaz ni, kononnya imam itu memberi ruang kepada makmum bermazhab Syafi'i untuk membaca doa kunut ketika solat subuh itu, ya. Tidak benar. Padahal apa yang berlaku ialah imam membaca doa ataupun zikir yang panjang ketika iktidal. Ketika iktidal ini ada bacaan zikir yang panjang, ada bacaan zikir yang pendek, yang sabit daripada Nabi SAW. Jadi imam bukanlah sengaja memberi ruang masa kepada makmum, ya. Okey, jadi poin kedua, apabila mengikuti imam dalam perkara-perkara khilaf muktabar seperti doa kunut subuh, hendaklah mengikuti imam. Imam baca, kita baca; imam tak baca, kita pun tidak baca. Perkara ketiga ialah apabila imam tersilap, okey, maka makmum menegurnya. Dalam hadis Sahih Bukhari nombor 1203 mengikut penomboran Fathul Bari, Rasulullah SAW menerangkan cara menegur, cara membetulkan. Yang ini bertasbih untuk lelaki, menepuk untuk wanita. Jika imam meneruskan solatnya itu, okey, katakanlah imam tu dia solat zuhur, rakaat ketiga dia telah duduk baca tasyahud akhir, yang ini dia terkurang satu rakaat. Ataupun dia solat zuhur tetapi dia terlebih satu rakaat, dia bangun untuk rakaat kelima, sudah pun disebut subhanallah tapi dia bangun juga. Apakah yang dilakukan oleh makmum? Makmum tetap juga mengikuti imam, okey. Sebab perkara ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW, sama ada baginda terkurang rakaat atau terlebih rakaat.
okey, para makmum tetap juga mengikuti baginda sebagai imam, dan setelah selesai solat, baginda tidak pula menegur mereka, kenapa ikut saja padahal jangan ikut. Sebaliknya apa yang dilakukan selepas itu? Selepas itu ialah jika terkurang, maka ditambah 1 rakaat dan ditutupi dengan sujud sahwi. Jika terlebih 1 rakaat, maka terus sujud sahwi. Bila dah bincang-bincang, confirm terlebih, okey, sujud sahwi saja. Yang ini kita akan, jika kelapangan, kemudahan, saya akan bincang dalam video berasingan lah, insya-Allah. Okey, cuma mungkin di Malaysia tak diamalkan lah, sebab pernah berlaku imam tersilap. Apa yang dilakukan ialah selepas itu imam pun ajak, jom kita solat sekali lagi. Okey, padahal kalau ikut sunnah Nabi SAW ialah cukup dengan sujud sahwi sahaja. Kalau terkurang, buat apa yang kurang itu, kemudian sujud sahwi. Kalau terlebih, sujud sahwi sahaja. Okey, tetapi yang penting, makmum tetap mengikuti imam dalam perkara yang terkurang ataupun tersilap itu, ya. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, syada alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.